Salam sejahtera semua. Saya akan terangkan pelaksanaan exam untuk murid tingkatan 4 dan 5 ya. Baik, murid tingkatan 4, exam murid-murid dipanggil pentaksiran sumatif 2 untuk bulan Oktober ini ya. Manakala peperiksaan percobaan SPM untuk tingkatan 5. Dan kedua-dua exam ini akan dilaksanakan serentak, yaitu pada 11 hingga 21 Oktober ini. Baik, murid yang terlibat dengan pentaksiran ini semua murid tingkatan 4 dan tingkatan 5 saja. Murid tingkatan 1, 2, dan 3 akan dimaklumkan kemudian. Baik, bagaimana cara pentaksiran ini dijalankan? Secara online. Maksudnya murid akan diberikan soalan secara online dan jawaban selepas itu juga perlu disend secara online. Tetapi skrip jawaban yang hard copy itu, ya skrip jawaban murid-murid itu masih perlu dihantar ke sekolah. Wajib hantar ke sekolah selepas tamat peperiksaan keseluruhan, yaitu pada 22 Oktober jam 8.30 pagi hingga 10.30 pagi. Walau bagaimanapun jika terdapat perubahan akan dimaklumkan melalui Telegram group. Baik, bila dan bagaimana soalan akan diberikan? Soalan akan diberi 15 menit lebih awal sebelum masa exam. Contoh kalau exam bagi paper itu bermula 7.15 pagi, soalan akan disend 7 pagi. Maksudnya 7 pagi murid boleh download soalan itu sudah. Begitulah juga dengan subjek yang seterusnya. Soalan akan dihantar ke grup Telegram kelas bagi subjek masing-masing ya. Bagaimana cara untuk antar jawaban kepada guru pula? Baik, selepas murid jawab soalan mengikut tempo masa peperiksaan yang ditetapkan dalam jadual, murid akan diberikan peruntukan masa 15 menit lagi selepas tamat peperiksaan, 15 menit untuk hantar jawaban dalam bentuk soft copy kepada guru subjek masing-masing. Caranya macam ini ya, sama ada murid gambar dan send kepada guru, ataupun yang dinasihatkan betul-betul ialah murid send dalam bentuk PDF. Jadi seelok-eloknya guna cam scanner dalam handphone ataupun apa-apa aplikasi yang membolehkan murid scan dan convert ke PDF, format PDF, jawaban itu baru send kepada guru. Pastikan setiap helai jawaban yang dijawab menggunakan kertas A4 itu ada nama, kelas, dan juga muka surat setiap helai ya. Dan bila hantar kepada guru, pastikan dalam kedudukan yang tersusun dia punya muka surat. Kemudian yang hard copy itu seperti yang sudah saya kata tadi, masih wajib dihantar ke sekolah. Dan guru akan membandingkan, kita akan bandingkan jawaban hard copy dengan yang soft copy itu mesti sama. Tidak boleh ada perubahan. Karena kita mau jawaban yang murid jawab dalam tempo masa peperiksaan. Jika yang hard copy yang dihantar kemudian itu tidak sama dengan yang soft copy, maksudnya murid sudah dianggap melakukan larangan yang telah ditetapkan, yaitu mengubah jawaban selepas tempo peperiksaan. Oke, elakkan perkara itu ya. Baik, masa exam boleh rujuk buku kah atau tanya Mr. Google? Jawabannya tidak boleh. Oke. Kalau minta tolong oleh keluarga, boleh? Tidak boleh juga. Kenapa pula tidak boleh? Sedangkan jawab di rumah. Ada rasionalnya. Bukan kita larang, kita kata tidak boleh sewenang-wenang ya. Ada sebab dia. Rasionalnya ialah, pertama, exam ini bertujuan untuk mengetahui prestasi sebenar murid. Jadi, murid perlu jawab berdasarkan kepada pengetahuan dan kemahiran yang sudah dikuasai oleh murid. Supaya guru dapat tahu di mana prestasi murid sebenar. Dan guru tahu apa tajuk, apa kemahiran yang belum dikuasai oleh murid, supaya selepas itu guru boleh rancang bagaimana untuk bantu murid menguasai tajuk-tajuk yang belum dikuasai. Kemudian murid sendiri dapat mengetahui di mana kedudukan kamu, sampai mana sudah, apa tajuk yang kamu kuasai, apa tajuk yang kamu lemah. Itu tujuan dia. Kalau murid rujuk buku, minta tolong ahli keluarga, maka jawaban yang diberikan tidak menggambarkan prestasi sebenar murid-murid.
Oke, ini ialah panduan ringkas menduduki exam. Sebelum exam, pastikan rujuk jadwal waktu, tandakan subjek yang diambil, guna highlighter, kemudian buat ulang kaji. Agikan masa daripada tempo sekarang sehingga selesai habis peperiksaan ini, agikan masa supaya setiap subjek yang murid ambil itu ada masa untuk murid buat ulang kaji, buat latihan jawaban, buat latihan menjawab soalan secara kendiri, supaya murid dapat buat persiapan yang lebih baik untuk menduduki exam. Kemudian pastikan handphone, reload sedia handphone. Kalau belum ada cam scanner ataupun apa-apa aplikasi lain untuk scan jawaban, download sedia. Pastikan semua ini ada semua. Kalau belum ada reload, beli sedia reload. Ini bagi mereka yang tidak guna wifi di rumah lah. Okay? Dan pesan ahli keluarga yang murid-murid akan menduduki exam, bagi tahu dari bila sampai bila, supaya tidak ada gangguan, dan minta seberapa yang boleh, bincang dengan ibu bapa untuk dikecualikan daripada buat kerja rumah. Buat mas dalam tempo itu, ataupun sekurang-kurangnya kalau masih perlu buat kerja rumah, perlu bantu ibu bapa, coba untuk minta untuk diminimumkan dulu dalam tempo peperiksaan. Oke? Baik, semasa exam, set alarm setiap pagi bangun 1 jam sebelum exam. Kalau exam mula pukul 7, set alarm sekurang-kurangnya 6 pagi sudah bangun. Supaya tidak terlewat bangun. Kerana murid-murid kena menjawab soalan mengikut jadual. Selepas tamat masa exam, ada 15 minit saja untuk hantar jawapan. Lewat daripada itu, murid akan dianggap sebagai tidak hadir ataupun tidak menduduki exam tersebut. Kan ingat, jadi tempo 1 jam itu berguna untuk buat persiapan diri. Mandi, sarapan, berdoa, supaya diberikan keterangan untuk mudah menjawab soalan peperiksaan. Kemudian masa jawab soalan, buatlah yang terbaik secara jujur dan berhemah. Okay? Selepas selesai, skrip jawaban yang hard copy itu, yang hard copy itu simpan satu tempat sebab perlu dihantar ke sekolah. Semua sekaligus mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan. Selain daripada yang soft copy itu yang dihantar setiap 15 menit selepas tamat exam bagi subjek tersebut. Okay? Selepas exam itu, berilah penghargaan kepada diri sendiri. Mintalah mak atau bapak masak makanan kegemaran kamu, ataupun paling senang order food panda kah, macam itu. Beri penghargaan kepada diri sendiri karena Anda telah berjaya menduduki peperiksaan ini dengan melakukan yang terbaik, dengan jujur, dan memanglah kalau sudah dapat buat perkara yang sedemikian, kita perlu memberikan penghargaan kepada diri masing-masing. Oke? Akhir kata dari saya, selamat menduduki exam, lakukan yang terbaik, yakinlah Anda pasti boleh.